Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, di pagi Ramadan ini dapat lagi kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan yang dinantikan oleh setiap orang-orang yang beriman. Ramadan merupakan tetamu yang dinantikan, dan kita sebagai orang beriman seharusnya lah mengambil kesempatan dan kita mengambil peluang ini untuk melaksanakan pelbagai aneka ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara penonton sekalian, Ramadan amat dinantikan, sehingga kan kita mendengar di radio, di TV, dinyanyikan dinyanyikan oleh anak-anak kita. Okey, Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Kemudian di Facebook pun ada orang tulis lirik pula lagu. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Jadi sampai tahap tu sekali, meraihkan kehadiran Ramadan al-Mubarak. Namun demikian, terdapat juga sahabat-sahabat kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, tak berkesempatan bertemu Ramadan pada kali ini. Ramadan tahun lepas merupakan Ramadan yang terakhir untuk beliau, dan kita merupakan nama yang berada dalam list Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak pada kali ini. Seharusnya kita rasa syukur yang amat, sebab inilah peluang yang Allah berikan untuk kita menyucikan jiwa kita, menyucikan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan secara sedar ataupun tidak sedar. Dan doa yang kita panjatkan setiap kali masuk bulan Rajab iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Doa yang cukup popular, doa yang sering kali baca oleh para imam, dan kita sendiri pun dalam doa-doa kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mengharap sungguh-sungguh agar Allah berikan peluang untuk kita bertemu dalam Ramadan pada kali ini. Dan pada hari ini Allah masih beri lagi peluang, beri nafas kepada kita untuk menikmati Ramadan yang telah pun tiba. Kemarin saya baru saja pergi ziarah seorang ayah pada sahabat saya yang telah pulang ke rahmatullah. Pulangnya pada bulan Ramadan, selepas waktu berbuka puasa, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara tanda-tanda husnul khatimah yang Allah berikan. Pernah juga dulu suami kepada pengasuh anak saya, beberapa tahun yang lepas, beliau terlantar sakit di Hospital Bahiyah dalam bulan Ramadan. Tapi beliau juga, almarhum ni, nak puasa juga walaupun dalam keadaan yang tak berapa sihat, tapi nak puasa juga di bulan tersebut. Maka sampai waktunya Allah ambil nyawa dia ketika beliau sedang berpuasa. Allahu Rabbi. Inilah tanda-tanda kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan sakit, nak puasa juga, dan dia pergi dalam keadaan dia sedang berpuasa. Allahu Akbar. Inilah tanda-tanda betapa kuatnya iman hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, terdapat juga di kalangan kita, dalam kalangan kita ni, dengar saja Ramadan rasa susah hati, rasa sedih, rasa risau. Dia kata, siang tak boleh makan, kan? Siang tak boleh makan, nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh.
Yang mungkin yang merokok tu, ya Allah kena tahan sehari ni, orang tak boleh merokok ni. Jadi itulah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Rasa resah, rasa gelisah. Padahal inilah ruang yang Allah berikan untuk memadamkan dosa-dosa kita yang lalu. Nabi sebut apa? Man shama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Maka inilah kesempatan yang perlu kita ambil dan kita bermuhasabah. Dan andainya kita masih lagi tak seronok sambut Ramadan ni, inilah peluang untuk kita memaksa diri kita membersihkan jiwa kita. Ayuhlah kita pergi ke masjid, solat sunat tarawih, kita berpuasa dengan penuh kerelaan, mungkin dalam keterpaksaan, tapi percayalah bahawa Allah janjikan orang yang berpuasa ni la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, para penonton dan hadirin sekalian, indahnya Ramadan, tajuk yang saya pilih pada kali ini, dan saya juga akan sisipkan orang-orang yang rugi walaupun berpuasa. Dua sisi yang saya akan bentangkan, iaitu kelebihan orang yang berpuasa dan juga siapakah golongan yang kerugian walaupun mereka berpuasa. Baik, indahnya Ramadan, yang pertama, Ramadan bulan menambahkan pahala. Bayangkan kita beramal sunat dikira sebagai pahala fardu, yang fardu dikira 70 kali fardu. Maknanya ganjaran pahala yang cukup tanpa sempadan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solat berjemaah, Rasulullah telah menjanjikan memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang solat berjemaah. Ketika mana nanti kita akan dihimpunkan di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan ketakutan, dengan keadaan matahari yang terik. Lalu orang-orang yang sering pergi solat berjemaah, berjalan kaki ke, naik kereta ke, naik motor ke, Allah khabarkan kabar gembira, iaitu mereka akan bercahaya dikala matahari dipadamkan di yaumul mahsyar nanti. Allahu Rabbi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tua-tua kan, walaupun dah tua, sanggup juga naik basikal, meredah jalan raya besar tu sampai kita pun nak risau, tapi dia yakin bahawa khabar gembira sedang menanti dia. Kita lihat dulu di Kelantan, dalam sebuah berlaku banjir di Kelantan dulu, bagaimana seorang pakcik ni dah tua pun mayatnya dijumpai dalam banjir tersebut, dijumpai tenggelam dalam banjir tersebut. Hanya jumpa selipar dia dulu. Pasal apa? Nak ke mana pakcik ni? Sebenarnya dia sedang menuju ke masjid pada waktu itu. Walaupun banjir, dia tetap nak meredah juga untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati ketika mana menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda husnul khatimah, dan insya-Allah pastinya syurgalah milik mereka insya-Allah. Baik. Seterusnya, puasa dapat mengkafarahkan, menghapuskan dosa dan mencapai darjat orang-orang yang bertakwa. Kita manusia biasa, manusia yang lemah, seringkali kita melakukan dosa sebenarnya yang kita sedar. Dosa hati kita, dosa perbuatan kita, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun, kita bertaubat. Saya teringat lagi sebuah yang dinukil oleh seorang ustaz kuliah jemputan di masjid di Perkataan Penang ni. Beliau menyatakan bahawa antara persediaan penting untuk menghadapi Ramadan ialah kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu masuk bulan Ramadan ini dengan keadaan suci bersih. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Taubat itu penting. Dan dosa kita dengan manusia, dengan rakan-rakan kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan jiran tetangga kita, macam mana nak buat? Maka kita perlu berusaha lah, pi minta maaf ke macam mana, tak dapat minta maaf, jauh, kita WhatsApp kat dia, hantar dalam Facebook dan sebagainya. Tanda bahawa kita benar-benar ingin masuki Ramadan dengan jiwa yang suci, dengan jiwa yang Allah bersihkan dari dosa-dosa.
Dan Allah menjanjikan orang yang minta ampun ni, orang yang berpuasa ni, orang-orang yang bertakwa. Dikategorikan la'allakum tattaqun tu, ulama menafsirkan bukan sekat moga-moga, tapi confirm insya-Allah menjadi orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, yang ketiga, indahnya Ramadan. Ramadan ini ibarat sekolah ataupun madrasah Ramadan, disebut madrasah Ramadan. Sekolah merupakan gedung pendidikan. Ramadan juga merupakan gedung pendidikan. Kita perlu melalui pelbagai peraturan ataupun yang kini SOP dan sebagainya, sebab dengan aturan tersebut dapat melahirkan insan-insan yang cemerlang. Ramadan dapat melahirkan insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lapar, kita dahaga, malah kita dapat berjihad melawan hawa nafsu kita. Inilah Ramadan. Kemudian yang keempat, indahnya Ramadan. Ramadan dapat menyihatkan tubuh badan kita. Ini terbukti. Baru-baru ini dalam Parlimen Pendang ni ada pertandingan Fit to Fit, mencari masyarakat Pendang yang berjaya menurunkan berat badan dia. Buat pertandingan hadiah RM2,000. Ramai masuk saya tengok, no? Dan antara peserta yang saya jumpa tu, yang saya kenali tu, bagaimana antara rahsia dia berjaya menurunkan 7 kg lebih kurang masa lebih kurang sebulan lebih saja. Antara rahsia dia ialah dia berpuasa sunat. Dia berpuasa sunat. Selain dia tidak minum air mani dan sebagainya lah, no? Maknanya puasa ini sebagai cara kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu boleh memberikan kita kesihatan tubuh badan yang baik. Walaupun puasa hari-hari ataupun gila sehari tapi tengok tak demam pun, tak sakit pun, maknanya dia semakin sihat. Alhamdulillah. Kemudian seterusnya ialah puasa juga memberi kesedaran dan keinsafan kepada golongan yang kaya. Manusia ini ada yang Allah amanahkan kat dia harta yang banyak, wang yang berjuta-juta, rumah sampai 5-6 buah, 5-6 tingkat, ada kolam renang dan sebagainya, kereta pun banyak, pelbagai jenis, motosikal tu sudah kira lah, basikal lagi lah, basikal pun yang puluh-puluh ribu, bukan basikal hak kita hak 3-4-500 ni, itu biasa, setakat pergi ke kolam ada tu biasa, tapi basikal yang puluhan ribu, kereta Masya Allah. Tapi dalam kalangan mereka ini, no, tibanya Ramadan, mereka berlumba-lumba menginfakkan, memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Ramai dalam masyarakat kita, no, orang-orang yang memerlukan. Kita lihat di kampung kita sendirilah, no. Saya pernah jumpa seorang ibu tunggal ni menjaga anak-anak lelaki dia. Anak lelaki pada keadaan yang tak sihat, yang terlantar. Dia ibu tunggal yang tidak ada pekerjaan, no. Tapi alhamdulillah, no, masyarakat amat prihatin, usahakan bagi bantuan kat dia. Dan seringkali bila kita pergi bagi bahan-bahan dapur sebagainya, setiap kali itulah menitisnya air mata ibu tunggal ni, no. Maklum ni umur pun dah hampir 70 lebih dah. Bila ada orang main bagi kat dia, walaupun dia dah ada lunak, dia dah ada pun beras pun, tapi bila kita pergi bagi tu, dia menitiskan air mata, no. Sebab dia terharu. Bagi dia, walaupun dia duduk di ceruk kampung pun, tapi ada orang yang ingat kepada dia, no. Walaupun kita bagi sikit, tapi bagi dia itu tanda ingatan, no. Pernah juga saya pergi, no, pengalaman pribadi sendiri, sebuah masjid tu nak renovate. Saya pergilah jumpa tuan imam tu, kan, nak bagilah simen sikit secara kita ni yang biasa-biasa ni kan, orang kata kan, yang biasa-biasa ni. Dia kata, imam kata tak payah bagi simen lah, siapa-siapa nak bagi bantuan ni, nak bagi sumbangan ni. Dia kata esok satu trailer akan sampai, satu trailer simen akan sampai sumbangan daripada ahli korporat dari KL. Masya Allah, hebatnya orang yang kaya-kaya ni. Dan saya yakin, you know, baru-baru ni Ustaz Dusuki, you know, yang datang main bagi kuliah sebelum Ramadan di Masjid Tempoyak tu, dia ada 7 tahfiz, you know, yang perlu dikendalikan, tapi dia berjaya mampu mengendalikan. Sebab apa? Sebab saya yakin bahawa ramai yang di samping dia tu, kalangan orang-orang kaya-kaya ni, mungkin orang yang belah KL ke belah mana pun, yang duk support dia, menyebabkan beliau mampu sampai tahap tu, no. Kita lihat bagaimana contoh ikon dakwah kita, Ustaz Abid Liu, bagaimana beliau berjaya ke serata ceruk negara menantikan kehadiran beliau sampai ke Afrika tu,
kan? Saya yakin bahawa bukan setakat pendapatan dia seorang, tapi dibantu oleh masyarakat Malaysia yang melihat bahawa memang benar pun ustaz duk bagi bantuan dan ramai yang mendukung. Inilah peluang-peluang yang diambil oleh para hartawan ni, bantu tempat-tempat kebajikan ni. Yang terakhir sekali ialah di pondok kat Pesena tu, Ramadan nak masuk ni dah ada 17 tarikh yang di-booking siap untuk berbuka puasa. Dah ada orang dah bagi dah menu untuk berbuka puasa 17 hari dah ada orang bagi dah, dengan nasi Arab, nasi ayam dah, KFC depa dah mangli dah. KFC pada biasa. Maknanya kita tak tahu, walaupun kita di daerah Pendang ni mungkin orang jauh sikit daerah Yan dan sebagainya, tapi orang datang mai bagi bantuan. Maknanya kesedaran bahawa sedekah itu amatlah penting dan orang ambil kesempatan, sebab apabila mati anak Adam, antara ialah yang akan bersambung untuk pahala ialah sedekatun jariyah. Para penonton yang kasih Allah Subhanahu wa taala, amalan pada bulan Ramadan, solat sunat tarawih, ambillah kesempatan kita buat, pergi ke masjid buat solat sunat tarawih, walaupun 8 ke 20 ke, kita buat, kita pi. Jangan kita tak pi langsung duk petikai apa ni buat 8, orang lain 8 ke 20 kot, buatlah. Yang penting kita tu sama kena buat juga solat sunat tarawih. Ambillah kesempatan. Rugi sangat-sangat Allah berikan peluang ni solat sunat tarawih ni, untuk kita laksanakan qiyamul lail, untuk kita ambil kesempatan dan buat menambahkan amal ibadah kita. Kemudian membaca Al-Quran. Inilah peluang Ramadan yang Allah berikan untuk dilipat gandakan lagi pahala-pahala kita membaca Al-Quran. Ada orang sebelum Ramadan lagi, Rejab dia dah mula dah start membaca Al-Quran. Masuk Ramadan dia dah 18, dia dah juzuk ke-17, juzuk yang ke-18, juzuk yang ke-28 dah. Maka confirm Ramadan ni dia dapat mengkhatamkan mungkin beberapa kali dalam bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. Kemudian iktikaf di masjid. Mungkin kita tak mampu pergi 12 malam sampai pukul 4 pagi iktikaf, tak mampu, mengantuk dan sebagainya. Kita pergi solat zuhur berjemaah, kita pergi awal sikit, kita niat beriktikaf. Kita pergi solat asar di masjid, kita niat iktikaf. Kemudian qiyamul lail. Yang ni ada yang mampu buat, ada juga yang tak mampu buat. Tapi pesan ustaz, pesan guru saya, waktu kita bersahur bangkit sok tu, kan, bangkit sok, bahasa Kedah kita bangkit sok tu, bersahur tu, kita bangkit awal pukul 5 pagi, 4:30 pagi. Bagus yang si ibu bagus dah. Ya Allah, bayangkan seorang ibu bangkit pukul 4:30 pagi, bangkit pukul 4 pagi, masak nasi, buat nak ayam berempah pula, makan sok buat ayam berempah, nak minum sedap-sedap. Anak order ni, mak hari ni saya nak ayam berempah. Allah, mak kata anak nak puasa, kena buat juga. Bangkit pukul 4 pagi. Kita lah ni, bila kita ada berumah tangga, kita tengok isteri kita bangkit awal, teringat balik mak kita dulu, betul tak? Mak kita dulu pastinya mungkin dia bangkit mungkin lebih awal pada tu, mungkin bangkit awal, dan pengorbanan ibu dulu kita kita lihat pula pengorbanan isteri kita. Jadi kita bangkit awal, bangkit pukul 5 pagi, kita bersahur. Pesan guru saya, ambillah kesempatan, buatlah solat sunat tahajud 2 rakaat. Kita tak mampu bangkit pukul 3 pagi, kita tak mampu bangkit pukul 2 pagi, kita cubalah, kita ambil kesempatan, kita buat solat sunat tahajud 2 rakaat. Baik, kemudian zikir dan istighfar. Saya dengar ceramah radio tu, dia kata kita ni masa lapang banyak, kan, kadang-kadang kita kata ustaz masa tak ada nak zikir, masa tak sempat membaca Quran, mana dan ustaz kalut kerja ni. Dia kata, ustaz tu kata, kita sebenarnya yang mengaturkan masa kita. Kalau kita bagi dan, dia dan lah. Kalau kita rasa tak dan lah baca Quran, tak dan ustaz, nak berzikir lagi lah, tak dan. Dan tak dan tu atas diri kita masing-masing. Dia kata waktu tu lapang pun, kan, berzikir dan istighfar sebagainya. Baik. Di sudut sisi yang kedua, kita nak melihat pula bagaimana orang yang berpuasa ni ada yang rugi. Walaupun dia berpuasa, tapi ada yang rugi dalam berpuasa. Baik, siapakah mereka? Yang pertama sekali yang sebut tadi, dia bangun sahur tapi tidak menunaikan solat sunat tahajud. Dia bangkit pukul 5.30, makan sahur 5:45 siap, sempat lagi tu dia menunaikan solat sunat tahajud. Kemudian orang yang tidak bersahur,
kita mangkit sahur ni, yang pertama sekali mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu, berkat, keberkatan, nilai tambah dalam hidup kita, hidup yang berkat. Semoga hidup dalam keadaan berkat, muafakat membawa berkat, contoh sepakat membawa berkat. Dia sebut berkat tu ialah nilai tambah, nilai tambah dalam hidup kita. Kita buat apa pun berkat. Baik, kemudian dalam waktu sahur tu juga, waktu tu malaikat mendoakan kita. Malaikat mendoakan kita. Jadi kalau kita tak mangkit sahur, kita terlepas dua benda ni. Yang pertama, tidak dapat keberkatan. Yang kedua, kita tidak mendapat doa daripada malaikat. Allahu Rabbi. Malaikat nak doa kat orang yang bersahur ni, tapi kita tak mangkit. Dia macam Ustaz tadi sebut tadi kan, makan suap pukul 10 malam tu bukan sahur, tu makan malam. Dia punya malas mangkit, bangun pagi tak bersahur. Kita tak sahur pun tak apa kan, tak lapak pun. Bukan masalah lapak tak lapak, masalah adalah kita nak merebut dua peluang yang ni, dapat keberkatan. Yang kedua ialah kita nak dapat doa daripada malaikat. Allahu Rabbi. Dan seterusnya ialah ruginya juga ialah orang-orang yang bulan puasa ni melakukan maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masyarakat kita lihat ramai yang berpuasa, alhamdulillah. Tapi kita lihat pula bagaimana dengan aurat isteri dan anak-anak kita. Berpuasa tapi aurat terdedah. Kita buat perkara baik dah kan, kita berpuasa tapi kita mendedahkan aurat di khalayak ramai. Kita pergi pendang, kita pergi al-ustaz ke, dalam keadaan aurat yang tak ditutup dengan sempurna. Maka malanglah orang yang berpuasa yang tak menjaga auratnya ketika di khalayak. Baik. Kemudian dia berpuasa juga, kita boleh tak aku curi? Orang akan tahu, dah berpuasa bagi dah. Puasa bagi, tapi ada juga niat nak pergi mencuri ke, nak pergi kebas barang orang ke apa kan. Ni maksiat dilakukan walaupun dia dalam keadaan berpuasa. Baik. Kemudian orang berbuka tapi tidak berdoa. Waktu dekat-dekat berbuka puasa tu, yang hampir-hampir waktu tu merupakan waktu yang mustajab doa. Tapi waktu tu lah dia pergi buka tengok drama TV, Separuh Rindu ke apa Akar Cinta, saya tak tahu lah tu. Jadi dia tengok TV relax. Padahal dekat-dekat buka puasa tu lah, kita perlu panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya Allah jadikan diri kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun tadi tu. Dan waktu ni jugalah kita nak mohon, berilah keampunan kepada mak dan ayah kita. Mungkin ayah ataupun mak kita sudah berada di alam barzah. Waktu ni kita minta, kita panjatkan doa, ya Allah ampunkan dosa ibu dan ayah kami, lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, bayangkan waktu yang dekat-dekat buka puasa, waktu mustajab ni, seorang anak mendoakan untuk mak dan ayah dia. Inilah satu platform untuk kita membalas jasa mak dan ayah kita. Baik. Jadi sekadar ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi tazkirah untuk diri saya juga dan untuk para penonton sekalian. Ampun dan maaf andanya terkasar bahasa dan sebagainya. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.